Apabila Musa mencecah umur 3 bulan, dia dihanyutkan di sungai Nil. Dengan memberitahu kepadanya, letakkan anakmu dekat dalam peti, kemudian lepaskanlah peti itu ke laut. Maka biarlah laut itu membawanya terdampar ke pantai supaya dipungut oleh musuhku dan musuhnya. Dan aku telah tanamkan dari kemurahanku perasaan kasih sayang orang terhadapmu, dan supaya engkau dibela dan dipelihara dengan pengawasanku. Kamu pergi mencarimu, lalu berkata kepada orang yang memungutmu, mahukah aku tunjukkan kamu kepada orang yang boleh memeliharanya? Maka dengan jalan itu kami kembalikan kepada ibumu supaya tenang hatinya. Ini surah Taha ayat 20. Okay. So Allah memerintahkan kepada ibu Nabi Musa umur 3 bulan dihanyutkan ke sungai Nil, dekat dalam satu peti, so that nanti akan ada orang yang akan pungut dia, which is orang tu tanpa diketahui merupakan isteri Fir'aun sendiri, iaitu Asyah. Asyah pun rasa macam kesian tengok bayi kecil ni macam, yelah, tak ada keluarga, tak ada apa. Asyah jumpa Nabi Musa dekat dalam peti di sungai. Masa tu Asyah sedang mandi di sungai. Okay. Daripada situlah Asyah pun rasa macam, tak apalah, aku rasa aku nak bawa balik. Tunjukkanlah bayi kecil ni, iaitu Nabi Musa, kepada Fir'aun. Okay. Di mana Fir'aun terus macam mengamuk. Fir'aun terus hunus pedang kat bayi tu. Asyah kata macam, okay, no, jangan bunuh anak ni, sebab mungkin dia pun boleh jadi sebahagian daripada anak angkat kita, sebab aku tak punya anak, aku tak ada anak lelaki. So Fir'aun pun rasa macam, alamak, bini aku dah start sayang dengan budak ni. Okey lah, tak apalah. Dibelalah Nabi Musa oleh isteri Fir'aun daripada kecil dia istana dan sebagainya. So kemudian Asyah cuba untuk dapatkan babysitter kepada Nabi Musa, sebab Nabi Musa daripada kecil tak ada seorang pun yang dapat mengasuh Musa dengan baik. Asyik menangis, dia tak nak disusukan. Kemudian ibu kandung Nabi Musa sendiri dapat berita di mana Nabi Musa ni ada dekat istana Fir'aun. Lalu ibu Nabi Musa, ibu kandungan, untuk bekerja, berkhidmat untuk menjaga Nabi Musa. Barulah Nabi Musa yang masa kecil itu boleh dapat hidup dengan aman dan tenteram. Okay. So daripada situlah maka dalam Al-Quran pun maka kami kembalikanlah Musa kepada ibunya supaya senang hatinya dan tidak berdukacita, dan supaya hatinya tidak berdukacita dan mengetahui janji Allah itu benar. Tetapi kebanyakannya manusia tidak mengetahuinya. Okay. Guys, nak cerita tak banyak. Ini adalah majlis ilmu. Jadi if you guys have nothing else yang berfaedah untuk cakap, baik kita diam dan kita fokus. Sebab Naim pun rasa sangat-sangat seronok untuk nak share dengan korang semua. Harap semuanya boleh hargai ilmu. So ilmu ni bukan benda yang mudah kita dapat, okay? So kalau tak nak hormat Naim pun tak apa, tapi at least hormat ilmu. Itu lebih penting. So kalau tak ada benda nak komen yang pelik-pelik ke apa, tak payahlah, duduk diam je, dengar je story pasal Nabi Musa ni. Okay. So kita continue. Satu hari ketika Fir'aun dukung Musa yang masih kanak-kanak, tiba-tiba janggut Fir'aun ditarik, guys. Okay. Janggut Fir'aun ditarik. Lepas tu Fir'aun macam, terkejut, takut dia. Lepas tu dia terus cakap dekat isteri dia. Okay. Dia cakap dekat isteri dia, wahai isteriku, mungkin anak ini yang akan menjatuhkan kekuasaanku. Lepas tu isteri Nabi Musa, isteri Fir'aun cakap apa? Sabarlah. Dia masih kanak-kanak, belum berakal dan belum mengetahui apa-apa pun. Alright. So sejak usia 3 bulan hingga dewasa, Musa tinggal dekat dalam istana tu, sehingga orang memanggilnya Musa bin Fir'aun. Okay. Sampailah dapat gelaran tu, Musa bin Fir'aun tu, pada anak angkat je. Okay. So daripada situlah dapat nama Musa tu. Mu tu bermaksud air, Sa tu bermaksud pokok sempena tempat penemuan di tempat sungai Nil oleh Asyah. Okay. Pertembungan antara mukjizat Nabi Musa dengan sihir dan tukang sihir Fir'aun ni bermula disebabkan satu peristiwa. Ketika Musa meninjau di sekitar kota dan terserempak dua lelaki yang sedang bergaduh ni, seorang dari kalangan Bani Israel bernama Samiri dan seorang lagi berbangsa Mesir, Fatun nama dia. Okay. So Musa cuba mendamaikan mereka, tetapi di tepis Fatun, spontan Musa tu tumbuk je kepada Fatun, lalu tersungkur dan meninggal dunia.
Nabi Musa just nak leraikan pergaduhan tu. Tapi Nabi Musa macam kena tolak. Lepas tu Nabi Musa tumbuk Fatun tu jatuh meninggal KO. Mendapat tahu lelaki itu meninggal dunia kerana tindakannya, Musa terus mohon ampun pada Allah SWT. Betul-betul menyesal. Musa berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiayai diriku sendiri. Kerana itu ampunkanlah aku. Maka Allah mengampuninya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Surah Al-Qasas ayat 16. Okay. So, tak lama lepas tu, orang ramai dah tahu kematian Fatun ni disebabkan Musa, dan berita tu sampai dekat pemimpin kanan Fir'aun. Akhirnya perintah untuk Musa ditangkap. Disebabkan terdesak, Musa mengambil keputusan untuk keluar dari Mesir. Beliau berjalan tanpa arah tujuan. Beliau selepas 8 hari beliau berjalan kaki, Nabi Musa sampai ke kota Madian, iaitu kota kaum Nabi Syuaib semalam yang kita dah cerita tu kan. Di timur semenanjung Sinai dan Teluk Aqabah di selatan Palestin. So firman Allah, dan semasa engkau membunuh seorang lelaki, lalu kami selamatkan engkau daripada kesusahan pembunuhan itu, dan kami melepaskan engkau berkali-kali daripada berbagai-bagai cubaan. Kemudian engkau tinggal dengan selamat beberapa tahun di kalangan penduduk negeri Madian. Setelah itu engkau datang dari sana pada masa yang ditentukan. Surah Taha ayat 40. Okay. So, Nabi Musa pun, kita masuk bab di mana Nabi Musa pulang ke Mesir. Okay. So, Musa tinggal di rumah Nabi. Sekejap ya. Alright. So, Musa tinggal di rumah Nabi Syuaib beberapa lama sehingga berkahwin dengan anak gadisnya bernama Syafura. Selepas menjalani kehidupan suami isteri di Madian, Musa meminta izin Nabi Syuaib untuk pulang ke Mesir untuk bersemuka dengan Fir'aun. Lalu di sinilah turunnya mukjizat tongkat menjadi ular dan tangan putih berseri-seri. Itu antara dua mukjizat yang dikurniakan Allah kepada Musa alaihissalam. Daripada sinilah Nabi Musa dapat dapat mukjizat tu untuk menghadapi Fir'aun dan para pengikutnya. Okay, Fir'aun masa dapat tahu ni, Fir'aun cukup marah. Dan daripada tahu je Musa balik ke Mesir, bawa ajaran lain yang diamalkan selama ni, sehingga memanggil semua ahli sihir untuk berdepan dengan Musa. So Nabi Fir'aun, lepas tu Fir'aun rasa macam, peace off betul ni. Musa dah berapa tahun tak balik, tiba datang balik dekat Mesir ni, tiba-tiba bawa ajaran baru pula, nak mengajar orang sini. Dia ingat dia siapa? Okay. So Allah SWT merakamkan kisah tersebut dalam firman-Nya, dan berkatalah Nabi Musa, hai Fir'aun, sesungguhnya aku ini adalah seorang Rasul dari Tuhan sekalian alam. Aku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah melainkan yang benar. Okay. Sesungguhnya aku datang dengan membawa keterangan yang nyata dari Tuhan kamu. Oleh itu bebaskanlah kaum Bani Israel menyertaiku ke Palestin. Okay. So Fir'aun menjawab, kalau betul engkau datang dengan bawa power, bawa super power, maka buktikanlah supaya aku dapat melihatnya. Jika betul engkau ni orang yang benar. Okay. So Nabi Musa pun campakkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkatnya itu menjadi seekor ular yang jelas nyata, dan Nabi Musa mengeluarkan tangannya. Tiba-tiba tangannya menjadi putih bersinar-sinar bagi orang yang melihatnya. Menurut Ibnu Kathir, kedua-dua bukti yang diberikan oleh Allah SWT kepada Musa ialah tongkat dan tangan bercahaya adalah dalam bentuk mukjizat yang luar biasa yang tak dapat dilogikkan dengan akal. Ni memang kuasa Allah SWT lah. So, tongkat yang menjelma ular itu menjadikan Fir'aun terkejut dan ketakutan yang sangat hebat, manakala tangan yang bercahaya itu menjadikan pandangan orang yang melihat Nabi Musa memang silau. Okay? Pembesar-pembesar Fir'aun, sungguhnya orang ini adalah seorang ahli sihir yang mahir. Ia Fir'aun bertanya, oleh itu apa yang kamu syurkan? Mereka berkata, tangguhkanlah dia dan saudara daripada jatuhkan sebarang hukuman, serta utuskanlah ke bandar-bandar di merata negeri Mesir untuk mengumpulkan ahli-ahli sihir. Kelak akan membawa kepadamu segala ahli sihir yang mahir. So Ibnu Kathir mencatat bahawa Fir'aun dah kumpulkan begitu ramai ahli sihir yang ada kat seluruh Mesir ni. Memang masa tu Mesir ni adalah tempat tumpuan untuk para ahli sihir berkunjung. Ramai sangat, sampai 80,000 orang. Firman Allah SWT, dan datanglah ahli sihir itu kepada Fir'aun lalu berkata, sungguhkah kami akan beroleh upah kalau kami dapat kalahkan Musa? Fir'aun jawab, benar, dan kamu sesungguhnya akan diangkat menjadi pembesar yang hampir denganku.
Itu adalah upah kepada orang yang dapat kalahkan Nabi Musa. Ahli sihir dapat kalahkan Nabi Musa. So, begitulah upah yang dijanjikan oleh Fir'aun kepada para ahli sihir, sehingga mereka sangat bersemangat serta yakin untuk kalahkan Musa alaihissalam. Okay. So, firman Allah SWT, mereka berkata, "Hai Musa, engkaulah yang akan mencampakkan tongkatmu atau kamikah yang akan mencampakkan terlebih dahulu?" Nabi Musa menjawab, "Campakkanlah kamu dahulu." Maka apabila mereka ahli-ahli sihir itu campakkan tongkat dan tali masing-masing, mereka bermain silap mata supaya menjadikan orang ramai gerun dengan sihir yang benar. So diorang main trick lah di sini semua, cuba nak baling tongkat, baling tali untuk buat diorang punya magic, so that orang akan rasa macam, power ni. Okay, power betul ni ahli sihir ni semua kan. Betul ke Musa boleh lawan semua ni? Dan kami wahyukan kepada Musa, campakkanlah tongkatmu. Maka tiba-tiba tongkat itu menelan apa yang mereka pura-pura adakan dengan sihir mereka. Maka sabitlah kebenaran mukjizat Nabi Musa dan batallah sihir mereka yang telah mereka lakukan. Oleh sebab itu, kalahlah Fir'aun dan ketua-ketua kaumnya di situ, dan kembalilah mereka dengan keadaan yang hina. Diorang rasa malu sangat. Dan kemenangan Nabi Musa itu menjadikan ahli-ahli sihir tadi itu dengan sendirinya beriman kepada Allah SWT. Mereka takut. Mereka pun lalu sujud sambil berkata, "Kami beriman kepada Tuhan sekalian alam, iaitu Tuhan bagi Nabi Musa dan Nabi Harun." Macam tu sekali ya. Memang mukjizat Allah SWT ni dapat membuka mata ahli sihir yang sebelum ni memang mengagungkan Fir'aun semata-mata tu. So bila Allah buat macam tu, barulah semua sedar. Menurut Dr. Syauqi Abu Khalil dalam bukunya Atlas Al-Quran, Musa keluar dari ibu kota kekuasaan Fir'aun di Mesir menuju ke Madian dengan melintasi Bukit Sinai. Manakala ketika kembali dengan isterinya, iaitu puteri Nabi Shu'aib, diajak berbicara langsung oleh Allah SWT di Bukit Tursina. Setelah itu baginda meneruskan perjalanan ke Mesir yang di bawah pemerintahan Fir'aun. So daripada situlah mulanya pengembaraan perjalanan Nabi Musa lah untuk keluar daripada kota Mesir. Okay, and then kita sambung di mana this is the part di mana Fir'aun ditelan Laut Merah. Inilah part di mana yang memang kita tahu famous kisah ni, di mana Nabi Musa alaihissalam membelah lautan dengan tongkat yang dikurniakan oleh Allah SWT sebagai mukjizat. Okay, so macam ni. Apabila semua keajaiban ahli sihir itu ditewaskan Musa dengan menggunakan dua mukjizat, pengaruh Nabi Musa pun semakin kuat sehingga sebahagian daripada kalangan pengikut Fir'aun, termasuk isteri Fir'aun pun beriman mengikut ajaran yang dibawa oleh Musa. Daripada situ Fir'aun dah rasa insecure dah. Dia rasa sangat-sangat tak boleh ni, semua orang nak dengar cakap Musa, semua orang dah percaya dengan agama baru ni, sampaikan isteri dia pun follow Nabi Musa ni. So Nabi Fir'aun pun seksa isteri dia sampai mati just because mengikut ajaran Nabi Musa. Sampai macam tu. Okay, bagi menghentikan pengaruh Musa, Fir'aun dan para pembesarnya merancang untuk bunuh Nabi Musa seperti mana yang diceritakan Allah SWT dalam firman-Nya. Dan berkatalah Fir'aun kepada orang-orangnya, "Biarkanlah aku membunuh Musa dan biarkanlah dia memohon kepada Tuhannya meminta pertolongan. Sesungguhnya aku bimbang dia akan menukar agama kamu atau menimbulkan kerosakan di muka bumi." Okay, so isteri Fir'aun baik, sebab isteri Fir'aun dapat betul-betul beriman kepada agama Allah. Fir'aun juga tak henti-henti menghina Nabi Musa dalam usaha menyekat pengaruhnya serta mengambil tindakan keras terhadap Bani Israel. Oleh sebab pelbagai penindasan dan kezaliman dilakukan oleh Fir'aun yang tetap dalam keingkaran, lalu Allah SWT menurunkan berbagai bala balasan yang nyata. Okay, firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 130 hingga ayat 133, Fir'aun dan kaumnya ditimpakan musim kemarau dan kekurangan buah-buahan supaya mereka insaf mengambil pelajaran. Kemudian apabila mereka datang kepada mereka kesenangan, mereka berkata, "Ini adalah hasil usaha kami." Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka mengatakan nahas dan malang itu disebabkan oleh Musa. Macam tu dia twist. Bila dapat kesenangan, dia kata ni hasil usaha kami. Bila datang musibah, dia kata ini semua pasal Musa punya perangai lah ni. Daripada situ. Dan mereka berkata, "Walau apa sahaja jenis keterangan mukjizat yang engkau bawakan kepada kami, wahai Musa, untuk menjalankan sihirmu kepada kami, maka kami tidak akan sekali-kali akan beriman kepadamu." Dia orang still degil. Dia orang tak nak beriman kepada Nabi Musa. Allah pun berfirman, "Kami pun menghantar kepada mereka taufan, belalang dan kutu, katak dan darah sebagai tanda dan bukti yang jelas nyata, maka mereka tetap juga berlaku sombong, takbur dan menjadi kaum yang derhaka." Macam-macam. Allah turunkan kemarau, Allah turunkan wabak dan sebagainya, masih lagi diorang degil. Diorang still rasa macam
macam still tak nak percaya dengan ajaran Nabi Musa. Dalam waktu beberapa hari mereka menahan rasa lapar dan sebagainya, disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 134, dan bermaksud, dan apabila azab yang tersebut itu menimpa mereka, mereka merayu, wahai Musa, pohonkanlah kepada Tuhan kamu untuk kami dengan kehormatan pangkat Nabi yang diberikan kepada kamu. Sesungguhnya kalau engkau hapuskan azab itu daripada kami, tentulah kami akan beriman kepadamu. Maksudnya dia orang surrender lah. Nabi Musa pun berdoa kepada Allah SWT. Lalu azab tersebut dicabut daripada mereka. Setelah mereka bebas dari azab tersebut, mereka bukannya beriman. Masalahnya, dia orang twist. Dia orang lagi mungkin janji. Lepas tu dia orang lepas tu seperti maka Allah SWT pun kembalikan kirim azab kepada mereka, kali ini berupa serangan belalang. Ya tadi kata kat Musa minta tolong Tuhan untuk macam tarik balik azab ni. Nanti dia orang akan beriman. Bila azab dah tarik, dia orang apa nama ni? Dia orang mungkin janji pula. Dia orang still macam tak beriman. Lepas tu Allah turunkan azab belalang datang ke kota Mesir. Okay. So setiap tanaman dan pokok-pokok berdaun yang ada di permukaan bumi habis dimakan belalang. Setelah habis bahan makanan, daun-daun itu pun mereka buat jadi kayu pula menjadi mangsa belalang itu, sehingga rumah-rumah mereka terlopong tanpa pintu. Ahli tafsir mengatakan bahawa kaum Bani Israel meminta izin kepada Fir'aun agar dibenarkan mereka keluar untuk merayakan hari kebesaran mereka. Fir'aun mengizinkan walaupun tak menyukainya. Benarlah kebimbangan kaumnya sebenarnya telah mempersiapkan diri untuk merayakan diri. Okay. So, mereka merancang helah itu agar dapat membebaskan diri daripada Fir'aun dan tenteranya. Allah SWT memerintahkan supaya mereka meminjam alatan perhiasan daripada musuh mereka untuk keperluan perayaan itu. Musuh mereka meminjamkan perhiasan itu dalam jumlah yang besar. Mereka keluar secara diam-diam pada malam hari dan berjalan dalam kegelapan menuju ke jalan timur, nak menghala ke Syam. Okay? Tak kalau Fir'aun tahu pasal benda ni, kaum Bani Israel nak cuba larikan diri, Fir'aun sangat-sangat marah. Fir'aun lalu mengarahkan segenap tenteranya untuk mencari mereka. Jumlah tentera Fir'aun yang terlibat secara keseluruhan mencapai 1,600,000 orang. Manakala jumlah kaum Bani Israel yang bertindak keluar ketika itu ada 600,000 orang. Tak termasuk kanak-kanak. Tentera Fir'aun ada 1.6 million tengah kejar Bani Israel, ada 600,000 yang lari ni. Nabi Musa bersama orang beriman terpaksa melarikan diri sehingga mereka sampai di Laut Merah. Namun Fir'aun dan tenteranya sudah mengamuk, mengejar mereka dari belakang. Okay? So, Allah SWT berfirman, dan demi sesungguhnya kami telah wahyukan kepada Nabi Musa, hendaklah engkau bawa hamba-hambaku, yakni kaummu, keluar pada waktu malam. Kemudian pukullah air laut dengan tongkatmu untuk mengadakan jalan yang kering bagi mereka di laut itu. Janganlah engkau menaruh bimbang akan ditangkap oleh musuh, dan jangan pula engkau takut tenggelam. Ini janji Allah, di mana Allah minta Nabi Musa pukul ke tongkat itu ke Laut Merah. Lalu nanti Allah akan do the rest of the magic. Jangan bimbang, jangan takut, percayalah pada Allah. Cakap. So, maka Fir'aun pun mengejar mereka bersama-sama dengan tenteranya. Lalu ia dan orang-orang diliputi oleh air laut yang menenggelamkan mereka semua dengan cara yang sedahsyat-dahsyatnya. Masing-masing lemas. Dengan itu Fir'aun telah menjerumuskan kaumnya ke tempat kebinasaan, dan tidaklah ia membawa mereka ke jalan yang benar. Dalam Qasasul Anbiya, Ibn Kathir meriwayatkan bahawa keadaan air laut ketika itu berdiri teguh seperti dinding. Masa Nabi Musa lalu tu memang teguh macam dinding. Terbelah dua laut itu kan. Okay. Apabila dipukul oleh Musa dengan tongkatnya. Peristiwa ini jelas menunjukkan kekuasaan Allah SWT yang Maha Agung. Apabila Allah SWT mengkehendaki terjadi sesuatu, maka dengan berkata kun, jadilah, maka terjadilah ia. Pada waktu yang sama, Allah memerintahkan angin barat lalu meniup lumpur hitam di laut sehingga menjadi kering, tak melekat pada kaki kuda atau kaki haiwan lainnya yang dijadikan tunggangan. So Allah lancarkan je perjalanan Musa dan kaumnya untuk merintasi Laut Merah tu. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Dukhan ayat 23 dan ayat 24, lalu diperintahkan kepadanya, bawalah hamba-hambaku, yakni pengikut-pengikutmu Musa, keluar pada waktu malam. Sesungguhnya kamu akan dikejar oleh Fir'aun dan orang-orangnya, dan tinggalkanlah laut itu dalam keadaan tenang, terbelah, kerana sesungguhnya mereka yang mengejarmu itu adalah tentera yang akan ditenggelamkan. Ketika Fir'aun merasakan tanda-tanda kematian telah hampir, muncul kesedaran dan keinsafan dalam dirinya. Dia lantas bertaubat dan baru menyatakan beriman kepada Allah SWT. Namun ketika itu tidak bermakna lagi taubatnya. Allah SWT berfirman dalam surah Yunus,
Dan kami bawakan Bani Israel ke seberang Laut Merah, lalu dikejar oleh Fir'aun dan tenteranya dengan tujuan melakukan kezaliman dan pencerobohan. Sehinggalah apabila Fir'aun hampir tenggelam dan berkatalah ia, pada saat yang genting itu, Fir'aun kata, aku percaya bahawa tiada Tuhan melainkan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku adalah orang-orang yang berserah diri. Masa tu barulah Fir'aun nak surrender bagai. Dah laut dah kemain nak tenggelam, baru nak surrender. Masa tu dah terlambat dah. So, Allah seterusnya berfirman, adakah sekarang baru engkau beriman? Padahal sesungguhnya engkau dari dulu dah kufur derhaka, dan engkau telah pun menjadi orang-orang yang melakukan kerosakan. Maka pada hari ini, kami biarkan engkau, hai Fir'aun, terlepas dengan badanmu yang tidak bernyawa daripada di telan laut, untuk menjadi tanda bagi orang-orang yang di belakangmu, supaya mereka mengambil iktibar. Dan ingatlah, sesungguhnya kebanyakan manusia lalai daripada memerhati dan memikirkan tanda-tanda kekuasaan kami. Surah Yunus. Menurut catatan sejarah, bahawa mayat Fir'aun terdampar di pantai dan ditemui oleh orang-orang Mesir, lalu diawet hingga utuh hingga sekarang. Supaya orang sekarang dapat tengoklah di mana kekuasaan Allah SWT tu, mayat Fir'aun tu masih lagi elok lagi, tak rosak, supaya orang boleh ambil pengajaran di mana inilah bukti bahawa seorang manusia yang sekejam-kejam, yang sekejam-kejam Fir'aun tu pun Allah boleh menunjukkan teladan sebegitu rupa. So macam itulah. Okay, so itulah antara serba sedikit kisah tentang Nabi Musa dan juga kekuasaannya yang Allah kurniakan, iaitu tongkat dan juga tangan bercahaya. So thank you so much kepada semua yang dengar. Pengajaran kita dapat pada malam ni adalah kita jangan sombong, jangan bongkak, jangan takbur dengan apa yang kita ada. Kita adalah hamba Allah SWT. Kita ni tak ada apa pun sesuatu benda yang istimewa daripada kita, yang dapat membezakan kita daripada orang lain. Okay. Yes, Ira Tira, hari-hari ada kisah Nabi sebenarnya. Thank you sebab baru join. So janganlah kita bersikap sombong walaupun apa yang kita ada di atas muka bumi ini. And yang paling penting, kita kena ingat segala apa yang kita ada ni milik Allah SWT. Okay. Benda-benda ni semua, apa yang kita ada, like semua kekayaan, kemewahan ni semua adalah milik Allah SWT. Dan kita harus bersyukur. Kita harus kongsi rezeki kita dengan orang lain. Bukannya kita bermegah diri, anggap kita seorang je bagus. Okay. So thank you so much kepada anda semua yang join live pada malam ni. Minta maaf, tadi memang naik agak sikit macam ada sikit geram je kan. Sebab banyak benda-benda yang merepek-repek. So Naim, kepada siapa-siapa yang baru join live Naim pada hari ni, yang tak pernah join, memang Naim selama bulan Ramadan ni hari-hari Naim akan sajikan dengan kisah 25 Nabi Rasul. Hari ni dah masuk Naim cerita pasal Nabi Musa, dah masuk kisah ke-14 dah. So kita akan continue sampai ke Nabi yang ke-25, iaitu Nabi Muhammad SAW. So pada esok hari kita akan continue dengan kisah mana? Esok kita akan continue dengan kisah Nabi Harun alaihi salam. Okay, so thank you so much kepada semua yang join. Esok kita jumpa jam 10 malam. Kita akan bercerita tentang kisah Nabi Harun. Macam biasa, kita jumpa esok. And kalau boleh, orang semua stay focus and stay safe. And janganlah kita sengaja mencari pasal kalau tak ada benda baik kita nak buat. Tambah-tambah bulan puasa ni, should be kita menahan diri kita daripada melakukan benda-benda sia-sia. Macam contohnya, kita tengah masuk live orang kata kita dalam satu majlis ilmu ke apa, kita jangan biadab lah untuk macam nak cakap benda sia-sia dan sebagainya. Okay, so tak ada request lagu dan sebagainya, minta maaf. Sebab memang live ni adalah fully hanya untuk nak hantarkan informasi pada bulan Ramadan ni untuk cerita kisah Nabi. So kepada yang minta request lagu sebagainya, jangan bukan-bukan sebab ni takkan buat dan sebagainya. Itu pun mengikut kalau nak start buat sendiri ke apa. Okay, so take care of yourself. And semoga kita semua didoakan untuk menjadi lebih baik pada semalam dan menjadi lebih baik selama sendiri. Okay, so esok kita jumpa pukul 10 malam. Macam biasa, esok kisah Nabi Harun. And Naim akan save live macam biasa juga. Kepada siapa yang belum tahu ataupun siapa yang baru tahu, Naim akan save live ni. And boleh check out lepas ni kalau rasa macam tak sempat. Okay, so boleh save live ni. Naim akan save, jangan risau. So yeah, thank you so much kepada yang join. Again, kita jumpa esok pukul 10 malam. Sebelum ni kita habiskan kita punya kisah pada malam dengan lafaz niat puasa.
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Samawadin anada ifadu syahr Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Alright. Thank you so much semua. Kita jumpa esok pukul 9 malam dengan kisah Nabi Harun alaihissalam. Okay. Harap semuanya have a wonderful day. Jangan lupa sahur. And have a wonderful Ramadan. Kita jumpa esok.